Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'allu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihan ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi ulumihi fid dharain amin. Rabbi yasir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma bihaqqi sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandiling dalam kitab dia Penawar bagi Hati, sehinggalah perkataan dia kat mana? Suratnya bagi ke 9. Dan yang kedua memelihara itu lebih baik. Dan yang demikian memelihara itu lebih baik bagi mereka itu, terjemuh dia ni. Zalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Bahawasanya Allah Ta'ala sangat mengetahui akan batin yang mengerjakan mereka itu akan dia semacam dengan zahirnya. Yakni Allah Ta'ala mengetahui kelakuan batin bagi hamba itu sebagaimana kelakuan zahirnya. Jelas nyata bagi Allah, tidak ada sembunyi-sembunyi lagi. Perbuatan batin bagi manusia seperti zahir bagi Allah, yakni sama sahaja. Sebab itulah kita sebagai hamba kena jaga dua-dua. Zahir kena jaga, batin kena jaga. Sebab itulah ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ajaran inilah yang paling sempurna. Kalau orang pegang zahir saja pun tak sempurna, pegang batin saja pun tak sempurna. Tuhan nak tengok zahir dan batin kita molek belaka. Maka membalas ia Allah akan mereka itu atasnya. Apabila Tuhan tengok zahir dan batin kita, maka Tuhan akan balas. Hak zahir Tuhan balas cara zahir, hak batin Tuhan balas cara batin. Jadi Tuhan balas dua-dua. Hak zahir Tuhan balas, hak batin pun Tuhan balas. Ada pada ayat ini mengajar kelakuan yang baik dan memberitahu dan menakutkan. Maka ada pun mengajar adab. Dalam ayat Quran ni pertama suruh ajar adab. Ajar adab lagu mana? Firman Allah Ta'ala. Apa tu? Bersabda olehmu bagi sekalian yang beriman, nescaya memejamkan mereka itu akan segala mata mereka itu. Hak ni bahagia adab. Adab kena jaga. Pandangan mata sama ada kejar ke ataupun paling pak lain ke. Hak penting jangan tengok benda yang Allah Ta'ala tak benar ke tengok.
Kalau hak benda hak halal tengoklah setara mana pun barang halal. Dia bukan di perbuatan, bukan di zat benda tu sendiri, tetapi di perintah Allah. Perempuan kadang-kadang tidak dibenarkan lihat, kadang-kadang dibenarkan lihat. Bukan di diri perempuan itu sebenarnya, tapi di perintah Allah. Adaknya kita kena jaga mata kita daripada barang yang tiada halal memandai kepadanya, kepada barang itu. Dan dengan ini perkataan menyuruh Allah Ta'ala akan hambanya dengan berkelakuan yang baik. Ajar adab supaya perangai molek, mata jangan duk liar kot lain. Sebab tu kita kalau jalan, jangan duk tengok rumah orang sangat, jalan straight. Jangan duk ita nyela rumah orang. Jangan duk ita anak dara orang. Jalan straight ya, pergi lalu kepada tujuan kita. Mata kita guna untuk perjalanan kita, jangan duk guna kok muka lain. Iaitu memelihara matanya daripada melihat yang haram. Yang haram yang Allah Ta'ala tidak benar lihat. Kadang-kadang tak benar lihat buat masa sekarang, lepas ni boleh tengok. Lepas pada menikah baru boleh tengok. Buat masa sekarang tak boleh tengok. Kadang-kadang tak boleh tengok siapa bila-bila. Macam-macam. Dan memelihara kemaluannya, yakni maruah dia. Kemaluan ni isyarat daripada maruah. Jangan buat sesuatu yang menjatuhkan maruah kita. Pakaian yang tidak senonoh, pakaian yang tidak sesuai. Ni menjaga kemaluan ataupun menjaga kehormatan kita. Daripada yang tiada halal dikerjakan dia, bagi hotak halal jangan nak buat. Maka wajib atas sekalian hamba menjunjung perintah Tuhannya, dan jika tiada, nescaya adalah ia jahat perangai. Apabila kita, zahir kita nampak bercanggah dengan apa yang Allah Ta'ala suruh, maka kita dipanggil perangai tak jahat. Orang jahat perangai. Nah, hak dalam hati tak seduk faham, hak zahir tu. Kalau mata duk liar koseh-koseh, tiba-tiba kata hati hamba bersih. Tak. Kok zahirnya hamba nampak demo ni perangai tak berapa nak berjuruh. Mata duk ita nak darah orang lah berapa dia bagi hak tak molek lah ni duk tengok Maka secara zahir demo perangai demo adab demo ni tak ada. Dan patut ia dimurkai dan diseksa. Dan patut dan layak seseorang itu dimurkai dan diseksa. Atas dasar, bukan atas dasar hati dia, atas dasar mata dia tidak jaga, maka zahir adab dia tak comel dah. Dan adapun memberitahu, maka firman Allah Ta'ala. Ayat saat ni, kullil mu'minina yarudduna min absarihim, ada 3 benda. Pertama ajar adab, kedua nak beritahu. Nak beritahu ke apa? Ayat dia bermula demikian, memejamkan mata dan memelihara farah itu lebih membersihkan dan lebih menambahkan bagi mereka itu. Ayat kata zalika azka lahum tu, ayat ni nak beritahu. Ayat hok mula-mula nak ajar adab kepada orang mukmin supaya tunduk pandangan dan jaga pandak farah dia, kemaluan dia. Hak tu ajar adab ayat Quran ni. Zalika azka lahum. Hak ni ayat ni nak beritahu. Tuhan nak beritahu ke apa? Nak kata dengan kita jaga pandangan mata itu lebih bersih, lebih murni, lebih ikhlas dengan Allah Ta'ala. Memberitahu Allah Ta'ala dengan ini perkataan atas bahawasanya memejam mata dan memelihara farah itu, keduanya sebab bagi membersihkan hati. Jadi kalau kita nak bersihkan hati kita, mata jangan tengok benda koksi. Apabila mata tidak banyak pandangan-pandangan, maka hati kita semakin bersih. Maka time kita nak semaya, kita nak berzikir, tak ada ingat kepada pemandangan-pemandangan yang tidak molek, sebab tak pernah lihat. Tapi kalau kita tak jaga mata, hati payah nak bersih. Tidak hati dulu bersih baru anggota. Ya, tetapi hati akan jadi kotor jika anggota mengotori dia.
Anggota buat maksiat, hak kotornya bukan ke tangan tu. Hati turut memberi kesan. Nabi kata siapa dia yang buat maksiat, maka tertitiklah satu titik hitam di hati dia. Maksiat tu hati tu jahat dah. Papu tangan buat, apabila tangan buat maka tertitik satu titik hitam. Buat dosa pula satu titik sehinggalah hati dia penuh dengan titik-titik hitam. Pada masa tu hati dia jadi gelap. Kerana apa? Dosa anggota, hati yang dia tanggung. Apabila hati gelap lagu tu, tangan berhenti dah pun tak boleh nak dengar dah. Hati dah jadi kerah dah. Sebab tu orang kalau buat maksiat banyak, dia nak kembali kepada kebaikan payah. Sekalipun saya berhenti dah, tetapi hati saya semakin kerah. Kesal daripada maksiat hak dulu menyebabkan hati dia jadi keras. Maka lagu mana? Dia kena bersih ke hati dia. Boleh? Ya boleh. Allah Ta'ala buat cara-cara untuk membersihkan hati yang terkesan dengan maksiat. Jadi kerah dengan banyak menyebut zikir. Hati baik dengan zikir. Mata, kita pelihara mata. Tangan, jaga tangan. Hati dengan zikir kita bersihkan. Nabi kata sesungguhnya hati itu latasda akan berkarat. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, apabila berkaratnya hati, maka tidak berfungsi. Barang kalau dia karat, payah nak berfungsi. Kipas karat, tak boleh nak mutar, goni karat. Maka kena cuci karat dia, maka baru dia boleh berfungsi dengan laju, dengan molek. Maka hati apabila berkarat banyak ke berzikir. Hati kita ni banyak benarlah karat dia nya. Cukup kodok 100 hari, tak cukup. 200, tak cukup. 300, zikir slow-slow, tak padan. Kena zikir derah-derah, biar pecah hati kita sekali. Masuk dalam majlis-majlis zikir, sebut nama Tuhan dengan sangat derah, terat sebut sekali. Allah, habis nafas kita sekali, biar hati kita rasa panas, biar pecah sekali. Pop. Masa pecah tu kita rasa panas. Oh, dia panas. Pada masa tu jangan minum air, katanya ulama. Hati yang tengah pecah tu biar gitu. Kalau kita minum air, lepas berzikir, dia akan jadi kejut nyetok. Zikir ni panas. Kalau zikir biasa, la ilaha illallah, tak tahu kok mana, tidur pun ada. Maka orang yang pakar dalam mencuci hati ni dipanggil orang sufi, orang tarikat. Maka dia bahagia cuci hati ni. Masuk dalam majlis dia, supaya dia letak hati kita gini, pakai kata Allah, pun kata. Pun, maka hati ni kadang-kadang kerah. Kena kata kuat suara kita. Allah, la ilaha illallah. Betul-betul kita tuju di hati kita. Lama-lama dia sikit-sikit ke hari tu, lama-lama dia pom, pecah. Tubik hati sebenar. Hati yang kena Tuhan, hati yang nurani sungguh. Ada nur, ada cahaya. Nah, lah ni tak nampak apa, duduk gelap, tak tahu alik-alik jatuh. Maka hati yang karat lagu ni sangat susah, sangat payah nak jadi baik. Adalah alasannya nak jadi baik. Nah, tetapi apabila hati dah bersih dah, orang biasa ya, tetapi kelakuan sifatnya sangat baik. Tak syarat orang alim, tak syarat ustaz, tak syarat gapo. Apabila hati bersih, perangai jauh selalu. Tapi kalau hati dah berkarat, jubah besar, serabai besar pun tak dengar kata orang. Kerah kepala. Ada riak, ada ujub, ada sombong, ada takabur. Maka Nabi raya dengan perbuatanmu jaga mata dan kehormatanmu, hatimu akan jadi bersih. Wa zalika azka lahum. Lebih bersih. Jadi hati jadi bersih dengan sebab jaga anggota. Keduanya sebab bagi membersihkan hati daripada segala dosa dan sebab bagi membanyakkan kebajikan. Azkar ni dua makna. Zakat ai bermakna bersih. Zakat ada bermakna zakat bermakna bertumbuh, subur. Maka dua makna ni kena berlaku. Apabila kita jaga mata dan jaga hormat kita, kemaluan kita, dua tu hewi kepada hati kita. Pertama bersih, kedua hati tu jadi azkar. Azkar ni maknanya semakin subur kebaikan di hati tu.
Pertama, hati tu bersih. Kedua, jadi suka nak buat kebaikan. Jadi mudah nak buat kebaikan. Jadi orang buat kebaikan pun kita rasa suka. Sekalipun kita tak buat, tapi perasaan suka. Suka duduk dengan orang baik. Maka semua itu adalah sebab daripada hati yang bersih. Azka lakum. Dan ada pun menakutkan pula. Ayat ni ada 3 benda. Ayat Quran saat ni, ajadak, nak beritahu dan nak menakutkan. Gapo dia ayat Quran nak menakutkan? Innallaha khabirum bima yasnaun. Maka firman Allah Ta'ala bahawasanya Allah Ta'ala sangat mengetahui. Ia akan bating orang yang mengerjakan kamu akan dia. Apa yang kamu buat hok bating Tuhan tahu. Maka tak perlu kita nak memberitahu kepada orang kebaikan batin kita. Ada orang tunjuk-tunjuk hak batin dia nak beritahu kepada orang. Kenapa dia perlu supaya orang tahu? Kerana dia rasa tak cukup kau Allah Ta'ala tahu. Tetapi kalau orang sentiasa ada dengan Allah, cukuplah Tuhan tahu dah, tak perlu saya beritahu kepada orang. Orang yang nak beritahu batin dia tu baik, menunjukkan zahir dia tu masih jahat, dia nak cover dengan batin dia. Ingat, kalau orang berhujah dengan batin, berarti zahir dia tu masih cemar lagi. Kalau orang dia zahir bersih, dia tak ada nak berhujah guna batin saya. Awak nampak ya saya tak tutup aurat ni, hati saya bersih. Bapa dia guna perkataan hati dia bersih? Kalulah takdir hati dia bersih sungguh, apa dia guna hujah? Kerana dia rasa zahir dia ada masalah. Sebab tu dia guna batin ambuk. Maka orang mukmin tak perlu minta hujah hak batin. Hak zahir pun comel dah. Nabi Muhammad tak pernah kecek lagu tu. Ajar umat dia supaya kalau ada masalah zahir cacat, ada hak penting hati baik. Tak. Apabila zahir kita kurang, belajar beki zahir kita. Apa kita buat hujah batin kita? Tak si berubah ke lagu mana sebenar kita ni? Ajar gak terima apabila orang beki zahir kita. Ya, minta maaf saya salah. Saya mengaku. Memang saya zahir. Tak payah cerita batin kita. Apa nak royak batin kita, nak cover hak salah zahir kita? Tak payah, tak payah, tak payah. Biar Tuhan saja tahu. Berarti kalau orang berhujah dengan batin ni ada masalah zahir dia tu. Nabi Muhammad ajar beki kedua-duanya. Semakin rapat kita beki kedua-duanya, semakin rapat kita dengan Nabi. Nak ikut cara orang lain, ikutlah. Tetapi cara yang paling sempurna adalah cara Nabi Muhammad. Hamba nak ambil batin saja, lagi. Tapi tak sempurna lah. Jangan duk kata demo lah paling hebatnya. Orang yang jaga dua-dua lebih hebat lagi. Batin ni payah nak berujah sebab kita tak nampak demo kata demo baik, kita pun baik dah lah. Kita mana tahu. Tapi zahir tak boleh. Saya baik, orang boleh nampak. Zahir lagu mana lagu ni? Maka batin ni sangat sembunyi dan sangat mudah nak mendakwa saya ni baik. Tetapi zahir, payah. Saya tak boleh nak dakwa saya ni orang baik sebab orang boleh tengok. Zahir demo tak lepas. Tapi batin, orang nak tahu lagu mana? Maka ramai orang lah ni berhujah dengan batin dia. Bahawa orang nak kata lagu mana, hamba tak tahu. Hamba orang kapung, tak tahu apa dia. Demo kata demo baik, baik. Demo kata demo ikhlas, ikhlas lah. Hamba mana tahu. Tapi kalau nak berhujah dengan zahir, orang boleh cek selalu. Sebab tu kat jarang orang, berhujah guna zahir. Ramanya, guna batin. Dua-dua penting belaka. Ya. Kedua-duanya penting. Kerana Nabi Muhammad bawa syariat. Apa maksud syariat? Kulit luar. Kena comel juga. Tak kena juga. Kalau isi saja comel, kulit tak comel. Tak boleh juga. Kena comel dua-dua. Tomie tu sedap dah. Masuknya bubuh dalam bekas cemar. Bekas penuh pasir, penuh najis. Nyobuah, cuah. Tomie sedap-sedap. Allah bazirnya tomie sedap-sedap nak persembahkan kepada tuanku raja. Comel kau perbuatan lagu ni. Hak ni dia panggil jaga batin, zahir tak jaga. Dia kata tuanku nak makan tomie ya, bekas tu ikut dia, bekas kota. Kecil lagu ni kau. Ada orang bekas bukan main, comelnya berkelak bagai harga mahal.
Boboh tomie tak sedap sekeping abuk dah pula. Wak mari bekah bukan main persembahan. Kecak Allah tawa hebat tak buh gapo. Batin tak cara pula. Zahir tu nampak comel dah. Hok comelnya bekah pun comel, isi dalam pun comel. Hak ni hak Nabi Muhammad ajarnya. Bukan mudah. Nak ikut Nabi Muhammad ni bukan mudah. Mulut kata mudah, zahir nak cara lagi, batin nak cara lagi. Oh payah. Nah, pakai baju semak tu tak mandi, bau busuk banga. Tu baju semak tak duk dekat tak apa. Ada orang tu mandi pakai baju pula cemar, tak jadi juga. Dan selagi membalas ia akan dia, Tuhan akan balas apa yang kamu buat. Tak usah duk bimbang lah. Mu buat hak batin Tuhan nila, mu buat hak zahir Tuhan nila. Apa mu duk guna batin pacara zahir pun Tuhan nila. Orang mari semaya dengan orang tak semaya, zahirnya maka hak semaya tu lebih afdal daripada hak tak semaya. Orang berselawat dengan orang tak selawat, zahirnya selawat lebih afdal daripada tak selawat. Jangan dia buat kata, ai nampak ya hamba tak semaya ni. Hamba ni sudah. Apa kiyah hukum hak zahir lah dia ada sipir-sipir dia. Hak batin ada sipir-sipir dia. Kalau lagu tu punahlah syariat Muhammadiyah. Kita ke Muhammadi. Apa maksud Muhammadi? Capu zahir dan batin kena comel belaka. Hak dua-dua mari daripada Nabi Muhammad. Ambil zahir tinggal batin, punahlah Muhammadi. Ambil batin tinggal zahir, punah juga Muhammadi. Katanya Ibnu Ajibah dalam Hikam Ibnu Ajibah. Mula-mula ayat dia, tak silap ambo muka surat pertama, muka surat Al-Quran ni selalu dia sebut. Muhammad bawa data dua, zahir dan batin. Ambil batin punah Muhammad. Ambil zahir saja punah Muhammad. Ambil dua-dua zahir dan batin. Lepas tu payah gitu. Tahu dah lah. Baru tahu payah. Maka selagi membalas ia Allah akan apa yang dibuat oleh manusia. Jika ada ia yang baik, nescaya membalas ia Allah dengan pahala. Tak usah duk bimbang lah. Kita bukan niat kepada pahala pun, tetapi Tuhan ni antara nama Tuhan Syakur. Kan ada nama Tuhan Syakur. Apa maksud Syakur? Sangat berterima kasih, sangat pandai membalas budi. Kalau kita buat baik tak usah duk bimbang, Tuhan akan balas lebih daripada hak kita buat. Tu sifat Tuhan Syakur, sangat berterima kasih. Kalau kita dengar kata dia, Tuhan tak akan sia-sia perbuatan kita. Tuhan akan balas. Dan kesenangan dan syurga boleh berlaku dan Tuhan suka gak. Dan jika ada ia kejahatan, perbuatan kita tu kejahatan, maka membalas ia Allah dengan seksa dan api neraka. Sakit ke api neraka ni? Ya, sakit. Bapa? Tuhan nak tunjuk kata dia nak marah, dia tak suka dengan perbuatan kita, maka tak suka Tuhan ni kita tak nampak. Maka Tuhan gambar ke nak marah Tuhan dengan satu lubang yang dipenuhi api dengan penuh seksa, maka itulah marah Tuhan. Sebab kalau Tuhan nak marah, nampak ke tak? Tak nampak. Supaya kita nak marah kita. Dia nak marah. Lagu mana dia tunjuk? Dia ambil rotai piok atas belakang. Aduh. Bukan rotai tu marah, tetapi benda tu menunjuk ke hamba nak marah. Tuhan nak marah kita lagu mana? Tuhan buat satu lubang bubuh api, bubuh gapo dia. Dan firman-Nya Allah Ta'ala, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Artinya mengetahui oleh Allah akan khianat segala mata-mata. Mata ni khianat. Iaitu mencuri oleh mata itu akan memandai kepada yang diharamkan. Dan mengetahui Allah akan barang yang menyembunyikan oleh hati daripada cita-cita mengerjakan kejahatan. Bukan kata kejahatan Tuhan tahu. Cita-cita esok nak buat maksiat, esok nak buat gini, Tuhan tahu belaka.
Dan cita-cita mengerjakan kebajikan pun Tuhan tahu belaka. Tuhan tahu? Ya. Khainatal a'yun, khianat mata-mata. Lagu ni mata khianat. Dia tengok gini. Ada orang ke? Gapo dia maksud dia mau tengok dengan anak mata kat orang gini. Orang masuk dalam kedai kita pun tengok dengan anak mata. Tak kecek, tak gapo, anak mata saja. Orang pun faham. Senyum. Gapo dia amo tak kecek gapo tapi tengok dengan anak mata je lah tu. Ada tu nak kecek tak molek tu. Kecek gua ni. Guna anak mata. Ni khianat mata-mata. Hok kecek mulut tu ngopak lain. Mata duk tengok gini. Duk tengah beli ikan, duk tengah beli sayur hitam kat orang tengok. Pati wak lelok senyum-senyum. Jalan dah tu. Khenaknya mata-mata. Setara tu Tuhan tengok dah. Tuhan kira dah. Pandangan mata, lirik ke mata kita. Tuhan perasan dah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innan nazara ila mahasinil mar'ati sahmun masmumun min sihami iblisa faman tarakaha azaqahallahu ta'ala ta'ma ibadatin tasurruh. Artinya bahawasanya memandai kepada tempat yang elok daripada tubuh perempuan itu. Kita tengok keindahan wanita, tangan dia, pinggang dia, kaki dia, tekuk dia. Tengok hak wanita yang tidak dibenarkan tengoklah. Hak isteri kita tak sedok kira lah. Orang yang tak dibenarkan kita tengok anggota tubuh dia hak comel-comel. Apa? Hak tak comel tak ada orang nak tengok. Buat kau terang buat kain tak ada orang cara. Terang buat kain. Sopo batai ketuh hari tu tak jadilah mana. Hak comel ni orang tengok ni. Pas lagu mana tengok lagu tu? Sesungguhnya ia seperti anak panah yang beracun. Kita tengok tu seperti benda tu memanah kepada mak tubuh kita. Panah kepada hati kita. Panah pula panah yang beracun katanya Nabi. Racun ni ia tak bawa kepada kehidupan, bawa kepada kematian. Tengok lama-lama hati semakin kena pak so lagi. Pak lama-lama hati kau mati akhir sekali selok kera. Kena panah beracun. Panah tak racun pun selok pas hospital dah. Kalau panah beracun tak lama hati tu akan mati. Bererti benda ni sangat cepat memberi kesan. Nabi nak kata pandangan kepada tok molek sangat cepat beri kesan seperti panah beracun. Kalau panah tak beracun boleh kira lagi. Busung pergi hospital kau jahit 5 jahit boleh kira lagi. Hak ni panah beracun ni kan. Lambat sikit gak ijalah mukanya. Jawapan dia kena racun ni. Daripada panah beracun pula. Daripada panah iblis. Oh, anak panah iblis. Maka antara senjata yang iblis guna untuk merosakkan lelaki adalah perempuan. Dia guna tangan perempuan, tubuh perempuan yang indah-indah diguna sebagai anak panah yang beracun kepada hati orang lelaki. Kena tu tak lama mepeh. Mulalah semaya suruh tawa ya. Bapa hamba semaya rasa tawa. Bapa baca wirid rasa tak sedap. Bapa baca selawat tak rasa Nabi Muhammad. Sudah lagu manalah. Bapa dah kena racun dah. Nampak muka molek segar. Apa racun? Biru dah kawan ni. Pada sangat segera membinasakan. Racun ni maknanya dari sudut cepatnya memberi kesan. Maka barang siapa meninggalkan dia, yakni tak tengok kepada benda-benda lagu tu kerana takut akan Allah Ta'ala. Tak berani weh. Tanya yang mari takut apa kita nyada jari-jari sekali dia. Yang mari jadi wali tak tahu. Betul benda tu tak ada pula tu. Kau rasa takwa. Kalau ada payah juga nak jadi takwa. Mari jangan tengok benda ni tak molek astagfirullah. Tak sepali puruk boleh paling. Tali. Jadi pening dengan lagu tu. Maka apabila kita tinggal benda lagu tu kerana Allah, nescaya memperasakan dia Allah. Tuhan akan wi kita satu perasaan. Satu rasa Allah Ta'ala apa? Kesedapan beramal ibadat. Cutera tak tengok macam kita duduk pondok ni. Kita duduk pondok ni boleh kata tak tengok orang Tino dah. Duk tengok lembu, duk tengok kubah, duk tengok gotu ya. Jadi perempuan tak tengok. Cutera tengok amalan kita pondok.
Berbanding dengan amalan kita dumuh lagu mana? Dumuh bangun tahajud payah. Nak berzikir, nak selawat 1000 pun rek. Nak baca kitab pun payah. Nak berzikir lepas zuhur payah. Rasa banyak benar. Kita rasa sendiri betul kodok amalan tu. Maka kita tinggal pemandangan tu satu kekuatan untuk kita buat taat. Ibadat yang menyukakan ia akan dia rasa seronoknya ibadat, rasa sukanya boleh bangun tahajud, rasa ya Allah terima kasih izin hamba untuk bangun tahajud 2 rakaat malam ni. Sukanya hamba bersendirian denganmu ya Allah, hamba boleh sebut namamu, hamba boleh sebut nama kekasihmu. Tak ada benda yang paling rasa sedapnya selain daripada sebut namamu. Sukanya lah. Rasa dah. Kalau duduk rumah, sedapnya lah tidur tahajud bila-bila pun tak apalah. Tengok. Bapa? Antara kesannya adalah pandangan mata. Dia kata apabila lagu tu Tuhan sendiri. Antara anugerah di samping kita tinggal benda tu boleh pahala di syurga, memang tentu dah. Atas dunia ni Tuhan widah rasa. Yakni rasa sedap ketika beramal. Menceritakan akan hadis ini oleh hakim daripada Huzaifah radhiyallahu anhu dan menghukum ke ia hakim itu akan sanadnya dengan sahih. Hadis ni sahih dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam. Kitab tasawuf ni payah sungguh. Kalau orang tua gak baca rasa beratnya lah kitab ni. Bukan berat ilmu, nak amal tu payah. Berkecek macam-macam orang tak boleh kecek, tapi Allah muka surat ni pun hamba nak ganjak muka surat lain pun kitab ni tak khatam dah kalau ikut gak beramal. Muka surat ni kalau tak khatam gak belek lagi baca lagi. Tak amal lagi belek pula baca pakai gitu dah Tapi pok kita pas butir-butir kitab tasawuf. Hikam pun baca. Allah tasawufnya tingginya Baca kitab Fususul Hikam. Baca kitab Ibnu Arabi. Hak ni pun tak ada nak beramal. Akhir sekali ilmu orang sufi hanya jadi kata-kata saja. Ilmu dalam hikam jadi perbualan saja-saja. Demo aja rasa kodok hak tu hikam ya. Tak aja rasa. Pas jadi buah. Tak jadi apa. Ya sebenar ilmu tasawuf ni ilmu hayati. Kita koya duduk lagu mana. Waktu ilmu tasawuf ni biasa orang tua mengaji. Dia duduk koya tepi dinding. Bela-bela jenera, bela-bela. Dia duduk tengok kehidupan dia, pengalaman dia hidup jala sungguh. Orang muda ni payah. Banyak benda lagi dia nak terah hak tu, nak terah hak ni rugi hamba. Orang tua dia kata hamba puas dah. Nak boleh kira lagi.